Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak share tentang teknik ataupun strategi trading yang saya sangat suka, iaitu breakout 52 weeks high. Jadi dalam video yang simple ini saya akan tunjukkan kepada anda kenapa saya suka sangat teknik 52 weeks high ini. Jadi apa psikologi di sebalik teknik ini? Baik, sebelum itu saya akan tunjukkan anda apa maksud breakout 52 weeks high. Jadi contohnya 52 weeks high. Sebenarnya breakout ni dia ada banyak jenis. InsyaAllah nanti dalam satu video khusus saya akan bincangkan tentang teknik-teknik breakout. Jadi untuk khusus video kali ini adalah video tentang breakout 52 weeks high, iaitu teknik yang paling saya, bukan paling lah, maksudnya antara teknik ataupun entry point yang saya sangat suka. Okey, dan video kali ini saya akan explain kenapa 52 weeks high breakout ni sangat powerful. Okey, jadi pertama sekali kita bincang tentang apa maksud breakout 52 weeks high. Baik, katakanlah kita buka satu chart, satu counter, alright, dan kita lihat daripada sekarang, katakanlah sekarang ini pada bulan hujung bulan 10 kan. Jadi hujung bulan 10 tahun 2020. Jadi kalau setahun, maksudnya kita ambil lah daripada hujung bulan 10 2019. Okey, so ini dalam masa setahun. Okey, ini chart dalam masa setahun. So apa yang berlaku, kita lihat di manakah yang paling tinggi dalam setahun ini. Okey, dalam setahun ini di sinilah yang paling tinggi. Jadi so price masa ini kita akan lihat sama ada price ini, yang current price ini akan cuba untuk melepasi rintangan ini. Okey, rintangan ini. Okey, dan biasanya dia akan susah untuk breakout ni. Okey, so beberapa kali dia mencuba, tak boleh pecah breakout ni, kawasan resistance ini. Jadi apabila harga dah pecah resistance ini, maka itulah yang kita katakan sebagai breakout ya. Dan adalah syarat-syarat breakout itu antaranya harga melepasi para resistance yang sebelumnya dalam masa setahun ya. So kita ambil dalam masa setahun yang paling tinggi sebelum, di sebelah kiri mana yang puncak yang paling tinggi. Jadi current price ini kalau dia pecah daripada puncak yang tertinggi sebelum ini dengan volume yang tinggi, ini syarat yang paling sangat penting lah, volume yang tinggi berbanding dengan volume sebelumnya, maka itu yang dikatakan sebagai breakout 52 weeks high. Baik, kita ambil contoh dalam katakanlah sekarang ini kita berada pada contoh saja. Okey, katakanlah kita berada di penghujung bulan Jun ya. So nak masuk ke bulan Julai. Perhatikan chart di sini. Maksudnya kalau 52 weeks high at this point of time, maksudnya bulan Julai kan. So kita ambil sampai Julai tahun lepas lah, tahun 2019. So antara daripada sini sehingga ke sekarang, katakan sekarang ni bulan Julai ya, tahun 2020. So harga yang paling tinggi dalam chart ini adalah, kita lihat di sebelah kiri, harga yang paling tinggi adalah kita boleh ambil body ataupun kita boleh ambil dia punya hujung toncik dia. Jadi katakanlah kita ambil body lah, sebab dia melantun beberapa kali resistance di sini. So kita abaikan yang toncik ini. So bayangkan so apa yang berlaku dalam bulan 2, bulan 3 price jatuh, dan daripada pertengahan bulan 3 dia rebound, dia melantun balik, regain dia punya momentum. So apa yang berlaku apabila dia cuba untuk memecahkan, dia cuba untuk memecahkan resistance. So apakah resistance ni? Resistance ni adalah resistance 52 weeks high.
Okey, dalam masa setahun inilah puncak yang paling tinggi. So apa yang berlaku? Sehari, hari pertama tak lepas, hari kedua pun tak lepas. Okey, hari ketiga perhatikan di sini. So harga price meningkat naik dan disusuli oleh volume yang tinggi. Okey. So apa berlaku? Selepas 2-3 hari kita lihat apa yang berlaku selepas saja breakout 52 weeks high, kita lihat price dia melambung tinggi. Okey. Jadi sekarang ni saya nak explain kenapa breakout 52 weeks high ini antara point of entry yang saya sangat suka, dan possibility untuk harga itu terbang jauh lebih tinggi apabila sesuatu chart itu ataupun sesuatu counter itu memecahkan tahap resistance 52 weeks high. Okey, psikologi di sebaliknya kita bayangkan ada satu produk yang berada di pasaran. Kita nak ambil produk apa yang contoh contohnya buah durian lah, buah durian. Katakanlah buah durian katakanlah setahun So katakanlah durian pada tahun lepas, durian kita tahu mahal harganya kan, tapi harganya tidaklah statik. Ada yang RM10 sekilo, ada yang RM50 sekilo, bahkan ada yang RM100 sekilo. Katakanlah pada tahun lepas harga durian, tahun lepas ni harga durian yang paling tinggi pun ada orang jual adalah dengan harga RM100 sekilo. Tahun lepas harga RM1 sekilo. So dalam minda setiap orang yang pernah membeli durian, dia akan sentiasa ingat harga tahun lepas paling tinggi pun RM100 sekilo, RM100 sekilo. Contoh saya pun tak minat sangat beli durian tapi ini contoh saja. Katakanlah RM100 durian yang paling tinggi tahun lepas. So apa yang berlaku pada tahun ini, musim durian kan setiap tahun kan. Jadi pada tahun ini kita orang yang suka makan durian lah, bila dia pergi beli durian, apabila harga durian itu mencapai maksudnya murah daripada harga yang sebelum ni, katakanlah harga dia mungkin RM50 sekilo. Durian yang jenis yang sama, contohnya Musang King Musang King tahun lepas RM100 sekilo, yang paling tinggi tu. Jadi pada tahun ini RM50 sekilo. Ramai lah nak beli kan. Ramai lagi nak beli harga RM60 sekilo pun, ramai lagi nak beli RM70 sekilo. Sebab apa? Sebab dia fikir pada tahun lepas paling tinggi pun RM100 sekilo. Jadi tak apalah, kalau RM70 pun okey lagi lah kan. So RM80 sekilo okey lagi, RM90 sekilo okey, dah agak mahal, dah menghampiri harga yang tertinggi pada tahun lepas. Tak apa, ada lagi nak beli. Sekarang ini saat kritikal dia. Saat kritikal di mana orang akan teringat balik harga yang sebelum ini. Ini dalam konteks durian tapi dalam konteks chart ini lagilah orang akan teringat. Sebab apa? Orang boleh nampak, bukan sekadar ingat dalam ingatan saja, tetapi orang boleh nampak dengan jelas di dalam chart sebelum ini harga dia berapa paling tinggi. Dalam masa setahun berapa paling tinggi. Katakanlah RM100 sekilo. Ini contoh durian RM100 sekilo. Jadi bila harga durian itu nak mencapai harga RM100 sekilo, apa yang berlaku? Ramai orang yang tengah pegang durian pada waktu itu akan cuba jual lah durian tu, sebab dia risau, takut harga yang tertinggi sebelum ini tak dapat capai dan dia jatuh balik. Jadi apabila nak capai harga RM100 sekilo ni, contoh nak capai harga RM100 sekilo sebagaimana tahun lepas, so ramai orang yang ada stok durian, dia akan jual. Dia akan jual semua durian dia ada apabila nak mencapai harga RM100 sekilo ini. Sebab apa? Dia nak ambil profit semaksimal yang mungkin. Kalau mungkin harga RM50 sekilo ni dia rasa untung tak banyak lagi. Jadi dia akan tunggu sehinggalah harga ini contoh saja mungkin tak sesuai dengan durian, sebab durian ni dia kena jual macam-macam mana pun kan, sebab durian ni dia akan rosak kan. Tapi ni contoh saja
Jadi orang yang pegang stok durian yang banyak pada waktu RM50 sekilo ni mungkin dia tak akan jual lagi. Tapi bila dah sampai harga kemuncak sebagaimana tahun lepas RM100 sekilo, ramailah orang yang akan menjual di tahap ini. Okey, di sini. Jadi apa yang berlaku? Okey, bila dia dah mencapai harga tahap rintangan pada tahun lepas, jadi orang yang pegang durian, stok durian yang banyak itu dia akan jual. Dia akan jual. So, kenapa kita kata bila breakout 52 weeks high ini very powerful? Okey, kita bayangkan orang yang pegang durian dalam masa setahun ni, orang yang pegang stok sesuatu barang itu kan, bila nak capai harga yang sama dengan tahun lepas tu, dia akan jual habis. Dia akan jual apa yang pegangan dia akan jual. Jadi sekarang ini apa yang berlaku? Walaupun orang yang ada stok yang banyak itu, orang yang dah pegang benda tu dalam masa setahun ni kan, bila harga tertinggi pun dia okeylah, dia start jual. So apa yang berlaku? Apabila semua orang yang berhasrat nak menjual, orang yang pegang saham ini berhasrat nak menjual pada harga yang seolah-olah yang pada rekod pada tahun lepas adalah rekod tertinggi. Okey, bila dia jual semua, sekarang ini apa yang berlaku? Harga tahun lepas itu dah habis dah. Okey, jadi orang yang nak jual dekat sini, orang yang ada pegangan saham yang beli mungkin kat bawah ni, dia dah habis jual dekat atas ni. So sekarang ini pembeli yang menguasai pasaran. Kalau sebelum ini penjual yang menguasai pasaran, tapi sekarang ini di breakout ini, orang yang membeli, orang yang baru beli ni, dengan volume yang tinggi, orang yang baru mempunyai pegangan saham dalam syarikat ini, okey, baru beli. So sekarang ini harga, okey, yang nak jual di peringkat di bawah harga RM100, contohnya tadi kan, di bawah RM100 sekilo ni durian tadi dah habis dah dia jual. Okey, sebab itu dia breakout ni. Kalau ada lagi stok durian yang tak terjual, biasanya orang yang pegang durian itu dia akan jual siap-siap. Dia akan jual terus apa yang dia ada. Okey, kerana mengingatkan harga yang tertinggi pada musim durian tahun lepas, yang paling tinggi pun RM100 sekilo. Jadi kalau dia tunggu lagi, kemungkinan harga akan drop, sebab ini adalah tahap resisten. Okey, kalau dia tunggu lagi, tahun depan kemungkinan tahun ni kemungkinan harga akan turun lagi daripada 100. That's why dia akan jual habis. Okey, so tetapi apa yang berlaku apabila dia habis jual, orang yang pegang durian, stok durian banyak tu dah habis jual, sekarang ini pembeli juga menguasai. Pembeli pula yang menguasai pasaran. Okey, so apabila pembeli menguasai pasaran, maksudnya orang baru yang membeli. Orang yang baru masuk ke market ini, ke pasar dan membeli counter ini. So itu sebabnya harga akan paling minimum pun dia akan melantun di atas support yang baru. Okey, resistance turn to support ni, resistance turn to support. Okey, sebab ini adalah orang yang baru yang berada dalam counter ini. So apa yang berlaku, kita lihat counter ini terbang dengan lajunya. Sebab itu saya sangat suka counter-counter yang membuat 52 weeks high breakout. Okay, so itu sahaja psikologi yang saya nak share dengan anda semua, yang mungkin sebelum ini tak ramai yang explain sebagaimana yang saya cuba kongsikan anda sekalian. Mungkin ada yang still skeptical dengan perkara ini, tetapi percayalah tuan-tuan semua, kalau anda yakin dengan apa yang saya sebut ini, dengan potensi counter-counter yang breakout 52 high ni, insya-Allah peluang untuk anda mencipta keuntungan ROI yang tinggi akan dapat dicapai, insya-Allah. So kalau kita perhatikan di sini counter Mi ni berapa persen dalam masa beberapa hari saja. Okey, daripada dia breakout sampai ke hujung ni kan, almost 50% almost 50%. Okey, 50% dalam masa berapa hari tu? Sekejap, dalam masa 20 hari, 19 trading day, 19 hari trading ataupun 28 hari lah. Dalam masa sebulan saja
dan dapat profit 50%. Okey. So ini contoh saja counter Mi. Anda boleh lihat counter-counter yang lain dan insya-Allah anda akan jumpa perkara yang sama. So sekali lagi saya sangat minat dengan counter yang 52 weeks high dan saya banyak buat profit daripada counter-counter seperti ini. Jadi perhatikan mana-mana counter yang membuat breakout 52 week high, anda tengok dari segi risiko. So kalau risiko itu anda mampu tanggung, risiko tu maksudnya antara katakanlah bila anda perasan counter ini breakout 52 weeks high kan. So waktu anda perasan di breakout itu, katakanlah dia berada di sini contohnya. Okey, pada hari tersebut, so anda tarik je, anda lihat dia ambil pada harga breakout, lepas tu 2 weeks below. Okey, so baru 5%. So itulah risiko yang mungkin anda boleh tanggung lah, yang mana profitnya adalah almost 50%. Okey, so itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih. So jika anda mempunyai persoalan, anda boleh kemukakan dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa tekan button subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.